Baik, kita kembali lagi meneruskan pagi yang kita siarkan secara langsung, dan kalau tadi di awal tadi kita sudah memberikan mengenai dengan segmen yang kita bawakan, iaitu segmen pembangunan masyarakat, hubungan sesama insan. Ini yang akan kita dengarkan penjelasan bersama tetamu dengan kita pada hari ini. Alhamdulillah, kita berkesempatan untuk bersama dengan Pegawai Pembangunan Masyarakat Janapi bin Jian. Alhamdulillah sudah pun berada di sebelah kiri saya. Jadi apa kata, tanpa membuang masa terus saja kita bersama dengan beliau. Selamat pagi Tuan. Selamat pagi. Apa kabar pagi ini, sihat ya? Sehat. Alhamdulillah. Berdua bagaimana? Alhamdulillah kita berdua dalam keadaan sihat sejahtera pada pagi ini. Mengharapkan penonton-penonton kita ni di rumah pun semuanya dalam keadaan sihat sejahtera pagi ini. Rasanya ini adalah kesempatan berharga untuk kita bersama dengan Tuan Janapi sendiri pagi ini. Sebelum itu, sampai pagi ingin mengucapkan selamat datang dan ribuan terima kasih di atas masa yang diluangkan pada pagi ini, membawakan satu topik yang menarik dalam segmen pembangunan masyarakat untuk kali ini, hubungan sesama insan. Saya rasa ini sangat penting sekali untuk kita didalami dan juga fahami maksud di sebalik tajuk yang ingin disampaikan ini. Jadi untuk membuka tirai segmen pembangunan masyarakat edisinya kali ini, saya serahkan kepada Tuan Janapi terlebih dahulu untuk menghuraikan dan juga menjelaskan apakah dia topik kita pagi ini. Silakan. Ya, terima kasih Awang dan Dayang. Okey, seperti yang kita ketahui, tajuk kita pada hari ini ialah hubungan sesama insan. Jadi topik pada pagi ini menyentuh dengan hubungan sesama insan. Sudah setentunya membabitkan hubungan antara manusia dengan sesama manusia itu, iaitu hubungan ini adalah penting bagi kita ini mengekal kesejahteraan kehidupan dan dalam memastikan apa saja rancangan-rancangan ataupun pekerjaan-pekerjaan berjalan dengan lancar ya. Awang. Jadi topik yang akan dibawakan pada hari ini akan membabitkan hubungan seseorang itu dalam keluarganya, kerana institusi keluarga itu amat penting. Jadi semuanya bermula daripada institusi keluarga. Jika hubungan sihat dalam sesebuah keluarga itu, dengan sendirinya dengan orang lain ia boleh sihat juga. Jadi dengan sendirinya selepas itu hubungan sama sahabat ataupun rakan di tempat kerja dan sebagainya. Hubungan bersama saudara mara mungkin yang jarang kita ni jumpa, dan seterusnya hubungan secara bersama jiran tetangga. Jadi itulah yang akan kita bincang ataupun kita ni kupas dalam masa 15 ke 20 minit ini ya, Awang dan Dayang. Okey, itu dia topik yang akan kita bincangkan. Jadi sebenarnya dalam hubungan sesama insan ini, bagaimana sebenarnya kita akan mewujudkan hubungan yang baik? Okay, terima kasih Dayang. Okey, untuk mewujudkan hubungan yang baik ini, salah satu elemen yang paling penting dalam apa-apa je perkara ialah kita ni perlu ada sikap hormat menghormati antara satu dengan yang lain ya. Kita ni perlu memahami perasaan seseorang. Jadi di sini apabila cakap dengan hormat menghormati ini, kita ni tidak semestinya yang muda sahaja menghormati kepada yang tua, malahan yang tua juga menghormati kepada yang muda, kerana masing-masing ada perasaan. Jadi dalam kita ni berkomunikasi ataupun menuturkan bahasa kita dengan orang lain, kita ni perlulah mengamalkan sikap tuturan yang baik, iaitu sikap lemah lembut, elakkan daripada menengking seseorang. Lebih-lebih lagi kalau menengking seseorang ini boleh menjatuhkan air muka seseorang itu, lebih-lebih lagi di depan orang ramai. Walaupun seseorang itu kanak-kanak, kalau sudah menjangkau usia yang sudah ada perasaan atau sebagainya, waima pun ibu bapanya sendiri tidak boleh menengking dia di depan orang ramai kerana dia ada perasaan kan. Jadi dalam itu juga kita ni perlu ada sikap faham memahami. Jika kita tidak memahami seseorang itu, kita ni mau kita saja yang kena terima, saya sentiasa betul. Awak mesti menerima saya, awak mesti menerima saya, awak mesti mengikuti cakap saya. Itu tidak boleh. Jadi dalam hubungan ini perlulah ada hubungan dua hal antara seseorang itu, iaitu dalam arti kata yang lain biarlah ada keadaan situasi menang-menang ya. Jadi jika kita ni mempunyai masalah antara seseorang itu dengan seseorang itu, kita ni perlu melihat penyelesaiannya. Jangan mengatakan saya peduli apa.
kerana saya tidak membuat salah kepada dia. Mungkin perasaan kita tidak membuat salah kepada seseorang itu, tapi sebetulnya kita membuat salah. Dalam hal ini kita ni perlu selesaikan, dan kita ni perlu lihat bagaimana cara menyelesaikan itu, lihat titik persamaan. Kerana hubungan ini hendaklah kita ni sentiasa kekalkan, kerana hubungan ini mempunyai nilainya yang tersendiri, iaitu jika kita ni tidak kekalkan atau kita ni tidak peduli, tidak jaga, maka hancurlah hubungan tersebut, ya. Jadi seperti kata Graham Greene ini, iaitu yang melihat bahawa saling memahami itu adalah sangat penting dalam mengukuhkan hubungan ini. Beliau telah berkata, dalam hubungan sesama manusia itu ataupun insan itu, kebaikan, lihat di sana, kebaikan dan saling memahami mempunyai nilai yang tidak terhingga. Jadi saling memahami itu adalah satu perkara yang perlu kita ni tanai ataupun perlu kita ni pupuk dalam menjalin hubungan kita ni seharian bersama-sama siapa sajalah, sama dengan anak kah, sama isteri kah, sama kawan kah, sama siapa lagi, rakan sejawat kah dan sebagainya. Dan satu lagi, untuk kita ni mengukuhkan hubungan yang sedia ada seperti dalam masyarakat kita ni di negara Brunei Darussalam, ialah mengamalkan budaya kunjung mengunjung. Jadi apabila kita ni dijemput, kita ni perlu datanglah. Kita ni kerana kita dijemput itu, jadi itu adalah satu tuntutan untuk kita ni datang ke majlis perkahwinan kah, ke majlis keramaian kan, karena di sana adalah peluang kita ni untuk berbicara, untuk bercerita, untuk mencari kenalan baru, ataupun untuk berjumpa dengan sahabat-sahabat lama yang di kampung dulu yang dengan kita ni bermain ataupun sebagainya. Mungkin kita ni tidak pernah berjumpa 10 tahun ataupun 20 tahun disebabkan komitmen kita, disebabkan kita sudah berhijrah dan berpindah rendah. Jadi mungkin ada orang berkata, kalau berjumpa dalam waktu itu bagaimana dapat mengukuhkan hubungan? Jadi jawapannya mudah saja. Jadi di sanalah untuk kita mengukuhkan lagi hubungan, mungkin kita ni boleh boleh minta nombor telefonnya dan sebagainya, dan boleh mengundang ke dia jika ada majlis kita ni nanti. Jadi itu adalah cara satu untuk kita mengukuhkan hubungan yang telah terpisah ataupun yang lama tidak terjalin kerana komitmen masing-masing, kerana kita berhijrah dan sebagainya ke tempat lain. Dan salah satu lagi ialah cara bercakap dengan pelbagai peringkat orang ini. Kita ni ada adab sopannya dan sebagainya. Walaupun kita siapa, kita ni orang tua kah, orang ketua kah dan sebagainya. Kita ni ada bagaimana cara kita ni menyapa seseorang itu. Misalnya kalau dia ketua, kita ni panggil apakah, bos kah, tuan kah, ataupun kalau tidak memanggil bos atau tuan, kita kah. Dan begitu juga dengan ketua, walaupun bersama orang bawahannya, walaupun dia ketua tapi sama orang bawahannya, dia juga perlu menjaga secara bagaimana secara menyapa seseorang itu. Mungkin kalau dia tidak mau menyebut nama, mungkin kita ke juga, kamu kah dan sebagainya. Kalau orang itu muda daripada dia, jadi gunakanlah sepaan-sepaan yang boleh diterima oleh masyarakat. Oleh masyarakat Brunei berlandaskan kepada konsep Melayu Islam Baraja itu sendiri. Kerana dalam konsep Melayu Islam Baraja itu sendiri memang ada menggariskan bagaimana cara kita ni menyapa seseorang dengan seseorang, daripada kita ni dengan menggunakan perkataan yang tidak elok lah. Jadi itulah yang yang dapat saya jawab dengan soalan daripada Dayang tadi. Alhamdulillah, ya, mewujudkan hubungannya baik. Ada pelbagai cara yang boleh kita ni lakukan dalam memastikan untuk kita ni terus menjaga dan juga mengekalkan hubungan baik tersebut, ya. Antara kunci yang disampaikan oleh Tuan Janabi sebentar tadi, ya, adalah saling faham memahami, ya, di antara satu sama yang lain. Ini adalah sangat penting, ya, yang perlu kita diterapkan di dalam kita ni bersosial, di dalam kita ni berhubungan, ya, walau dengan siapapun kita ni berada. Baik, berikut ini kita ingin mendalami lebih lanjut lagi mengenai dengan hubungan ketua dengan orang bawahan, ya, seperti yang Tuan nyatakan sebentar tadi, cara kita ni bercakap, ya, dengan orang tua dan orang muda, dengan ketua kita ni, dengan orang bawahan kita ni. Jadi untuk jelasnya mengenai perkara ini mungkin boleh dikongsikan bersama kita sendiri, ketua dan juga orang bawahan.
Okay, terima kasih ya, Awang. Ini satu soalan yang sangat menarik. Okey, itu apabila merujuk kepada ketua-ketua itu adalah sebagai pemimpin kepada orang bawahannya. Jadi pemimpin ini adalah sebagai role model ataupun contoh kepada orang bawahannya. Jadi dalam arti kata ini saya melihat dari sudut komunikasi. Jadi sebagai seorang pemimpin dia hendaklah mengamalkan ataupun mempraktikkan komunikasi yang baik dengan orang-orang bawahannya. Karena kalau kita ni melihat pemimpin yang berjaya itu, yang baik itu, yang terpuji itu adalah pemimpin dapat memelihara komunikasinya bersama pelbagai peringkat orang, bukan saja dengan orang atasan. Itu kita jadi memanglah kita ni memelihara hubungan dengan pemimpin atasan. Tapi pada masa yang sama juga kita ni perlu memelihara hubungan dengan orang bawahan kita ni. Kerana orang bawahan kita ni adalah sebagai tulang belakang kita ni dalam menjayakan segala kerja kita. Kita tidak dapat membuat kerja bersorangan. Sedangkan dalam studio pagi ini pengarah pun dia dibantu oleh oleh Auda berdua dan juga oleh kru-krunya. Dan begitu juga di dalam pemimpin dalam sesebuah jabatan ataupun sebagainya. Karena jika kita mengamalkan komunikasi yang baik dengan orang bawahan, maka dengan sendirinya orang akan senang bekerja sama kita dan segala penyelesaian segala masalah dapat diselesaikan. Jadi ilakan, saya ketua, buat apa saya dengar cakap Auda? Saya ketua, betul? Saya tidak mau mengikut rentak anda. Saya ketua, ikutlah rentak saya. Jadi itu salah. Jangan kita anggap orang bawah kita itu tidak dapat memberi bantuan ataupun tidak dapat memberikan idea-idea yang baik kepada kita. Karena perlu kita pikirkan bahawa orang yang bawahan kita itu mungkin lebih berpengalaman daripada kita. Betul? Ataupun dia lebih banyak idea daripada kita berdasarkan pada pengalaman pekerjaannya, berdasarkan pada pengetahuannya, berdasarkan kepada pengalaman kehidupannya. Maka kita ni ambil idea tersebut untuk kita ni membuat sesuatu projek ataupun sebagainya, rancangan dalam jabatan kita ni. Tapi walaupun kita ni tidak mau menerima 100% ideanya itu, mungkin kita ni boleh mengambil sedikit ideanya tersebut, idea dia itu, maka kita ni cantumkan dengan idea kita ataupun kita ni adunkan dengan idea kita ataupun dengan idea orang lain, maka ianya akan menjadi baik daripada kita ni memakai idea kita saja. Bukan begitu? Jadi, ibarat masakan, kalau dia resepinya ini tidak enak, kita ambil dia punya masakan, kita campur lagi dengan resepi ini ataupun dengan jenama dengan jenis-jenis ini, maka dia akan menjadi nyaman ataupun menjadi sedap. Jadi ada pepatah mengatakan katanya dua kepala lebih baik daripada satunya. Jadi maksudnya betul. Kita ni bermusyawarah dan kita ni ambil mana yang baik dan kita ni satukan untuk menjayakan mana-mana projek ataupun satu-satu perkara apa yang dibincangkannya menerusi musyawarah tersebut. Jangan kita ni seperti yang dikatakan tadi menganggap bahawa kita ni selalu betul itu. Betul. Jadi seperti yang saya terangkan tadi, jika kita ni mendengar cakap orang bawahan, dengan sendirinya orang yang senang bekerja dengan kita, dan ini telah diakui oleh sarjana yang mengatakan salah satunya J.R.D. Tata telah mengatakan hubungan sesama insan yang baik bukan saja membawa kepada pengitrapan ke atas diri kita, tetapi juga membawa kepada kejayaan sesebuah jabatan. Itulah pentingnya hubungan itu. Jika kita bekerja siuk sendiri, dengan sendirinya bagaimana kita mencapai visi ataupun misi jabatan itu. Dengan sendirinya kita tidak akan berjaya. Ataupun mungkin orang ada idea tapi dia tidak mau menyampaikan kerana kita sentiasa tidak menerima idea dia. Jadi bermakna di sini orang tidak mau bercakap bersama kita sesuatu mesyuarat itu bukan kerana dia mau mendengar kita, tapi kerana dia tidak diberi peluang ataupun kerana dia ada perasaan yang tidak ingin kepada kita. Bukan betul begitu? Ya, betul. Jadi, ataupun kerana dia tidak mau berkelahi dengan kita. Buat apa saya bercakap meluahkan saya punya idea di sini, nanti dia akan dia akan tidak mendengar, jadi nanti saya akan menjadi marah. Jadi lebih baik saya berdiam diri. Jadi di sana ada nilai-nilai nilai-nilai yang baik itu tetapi tidak diterima. Jadi kan itu sudah merugikan sebuah jabatan ataupun institusi itu ya. Baik, di sini Tuan, apakah yang perlu dijauhi dalam memastikan hubungan itu sentiasa mesra?
Okey, dalam memastikan hubungan itu sentiasa terjalin dengan baik ataupun mesra ya. Jadi kita ni perlu menjauhi perkara-perkara yang dianggap sensitif kepada seseorang dengan mengelakkan daripada mendedah keaiban seseorang ataupun sebagainya. Katakanlah kita kenal orang itu 20 tahun lampau ataupun 10 tahun yang lalu kita ni cerita kisah-kisah yang kurang baik ataupun keaiban-keaibannya yang sebelum ini. Itu sudah tidak baik. Mungkin dia akan boleh jatuh air mukanya, menjatuh air muka keluarganya. Jadi kita ni perlu lihat juga, walaupun orang itu sebelum ini tidak baik, orang yang tidak baik itu tidak selama-lamanya tidak baik. Orang tidak baik, dia boleh berubah. Dia boleh berubah mungkin kerana pengalaman kehidupannya, mungkin kerana ilmunya, dan mungkin kerana kesadarannya untuk dia berubah. Jadi satu lagi yang penting barangkali dalam elemen kita ni di negara Brunei Darussalam, walaupun kita ni sebuah negara Melayu Islam beraja, tapi ada juga masyarakat yang lain bersama kita yang hidup bersama kita di sekeliling kita. Elakkanlah daripada menyentuh sensitiviti, misalnya sensitiviti daripada pengamalan kebudayaannya, keagamaannya dan sebagainya. Sedangkan kita ni perlu ingat dalam perlembagaan negara Brunei Darussalam itu sendiri ada menyatakan bahawa pengamal-pengamal agama lain itu dia ada kebebasan untuk mengamal agamanya selagi dia tidak mengembangkan, betul kan? Jadi kalau dia mengamalkan sendiri, itu tidak apa. Jadi janganlah kita macam memperolok-olokkan pengamalannya dan sebagainya. Dan dalam agama Islam itu sendiri, betulkan saya jika saya salah ya, ada mengatakan bahawa kebebasan untuk orang-orang yang bukan Islam itu untuk mengamal agamanya ada dikatakan, bukan begitu? Betul. Jadi perkara-perkara itu perlu kita elakkan. Dan yang kedua lagi, dalam pergaulan kita ni, kehidupan kita ini sehari-hari, ada orang suka macam melakukan kesalahan, lepas itu dengan mudah dia meminta maaf kepada orang yang di sekitarnya itu. Jadi orang akan maaf. Jadi selepas itu 2-3 bulan lepas itu dia buat lagi kesalahan dan sebagainya. Jadi lepas itu minta maaf lagi. Itu tidak boleh. Itu seolah-olah kita sudah tidak mau memperbaiki diri sendiri dan seolah mempermainkan arti meminta maaf itu. Kalau saya salah, saya minta maaf saja. Itu sudah salah. Kita perlu jaga perasaan seseorang, perlu jaga hubungan kita. Karena walau macam mana pun kita minta maaf, tidak semua orang dapat menerima hakikat tersebut. Mungkin dia memaafkan kita, tapi mungkin hatinya lain. Mungkin dia memaafkan kita, tapi mungkin ada rasa macam terasa terguris di dalam hatinya. Ibarat kaca, kalau dia pecah, walaupun kita gam, walaupun kita cantum, dia masih nampak retak-retaknya. Tapi lain halnya kalau dia diproses semula, dia akan menjadi seolah-olah tidak nampak yang dia pernah pecah. Tapi perkara-perkara seperti ini memang susah diterima oleh seseorang itu, lebih-lebih lagi kita ni kalau kita ni melakukan berulang-ulang kesalahan tersebut. Betul sekali. Jadi memang menarik tajuk yang kita bincangkan pada hari ini. Jadi apa sebenarnya yang dilakukan oleh pihak JAPIM dalam mewujudkan hubungan sihat sesama insan? Okey, terima kasih Dayang. Jabatan Pembangunan Masyarakat kita sudah tahu dengan namanya sebagai Jabatan Pembangunan Masyarakat. Jadi ia berhubung kait dengan dengan kemasyarakatan, dan lebih-lebih lagi dia berada di bawah Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Jadi kita ni mau menyemaikan budaya yang baik, yang murni, termasuklah dalam menjaga hubungan ini. Salah satu contoh barangkali yang diambil oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, dan yang juga membabitkan jabatan-jabatan di bawah Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, dan juga termasuklah Jabatan Pembangunan Masyarakat sendiri ialah dengan melibatkan penyertaan pelbagai lapisan masyarakat dan daripada pelbagai kementerian, daripada orang awam dan sebagainya sewaktu kita ni menghadapi pandemik COVID-20 tahun 2021 yang lalu iaitu apabila kita ni membuka pusat-pusat agihan makanan, kalau hanya mengharapkan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan memang dia tidak berjalan. Jadi pada waktu itulah kita menjalinkan hubungan yang baik, iaitu dengan melibatkan sukarelawan-sukarelawan yang mewakili kementerian-kementerian, jabatan-jabatan yang lain, dan tidak kurang
datang juga sukarelawan-sukarelawan daripada NGO seperti sukarelawan belianya dan sebagainya, pertubuhan-pertubuhannya untuk membantu pihak kementerian ini untuk bagi-bagikan makanan kepada mereka yang terjejas ataupun yang positif dalam peristiwa pandemik COVID-19 itu. Satu lagi yang penting yang tidak dapat dilupakan adalah sambutan Hari Kebangsaan, Hari Keluarga Kebangsaan yang jatuh setiap hari Ahad pertama, minggu pertama setiap tahun pada bulan Mei. Saya lupa menyebut tadi bulan Mei. Jadi di sana memanglah dia bertujuan untuk merapatkan lagi hubungan sesebuah keluarga itu. Memanglah hubungan keluarga itu memang rapat. Tapi kita ni menganjurkan majlis itu untuk merapatkan lagi hubungan sesebuah keluarga itu. Kita ni menganjurkan acara-acara sampingan untuk penyertaan golongan keluarga, anaknya, istrinya dan sebagainya. Jadi ini membuatkan mereka lebih ceria ya. Dan selain itu juga kita ada forum-forum yang lebih menjurus kepada pengukuhan institusi keluarga itu. Jadi ini sudah menjurus kepada pengukuhan sesama insan. Tapi seperti saya terangkan tadi di peringkat keluarga. Jadi satu lagi ialah kita tidak lupa juga golongan kanak-kanak ini. Karena golongan kanak-kanak ini ialah mereka akan menjadi masyarakat akan datang pelapis kepada generasi yang ada pada masa ini. Karena kita tidak akan kekal baca malamnya. Jadi akan berlakulah silih berganti. Jadi dalam hari kita ada Hari Kanak-kanak Sedunia. Dalam hari-hari kanak sedunia itu kita pun ada forum, kita panggil kanak-kanak itu untuk berbincang, menyuarakan pandangan-pandangan mereka dan apakah yang mereka perlu dan sebagainya. Jadi apa yang mereka suarakan, yang mereka catatkan itu, yang mereka suarakan itu, kita ni akan kumpul, akan compile dalam satu. Jadi maksudnya mereka ini tidak ditinggalkan, dilibatkan sama dari semua peringkat umur lah ya, dewasa sehinggalah kanak-kanak mereka tidak dicicirkan. Ini adalah sangat penting ya dalam memastikan berbalik semula kepada tajuk kita ini, hubungan sesama insan ini tadi tuan ya. Baik, kita sebenarnya kurang 2 minit nih untuk bersama dalam segmen pembangunan masyarakat ini. Tetapi tidak mengapalah ya. Kita akhiri ruangan wawancara ini untuk mungkin menyampaikan saranan untuk tuan sendirilah ya. Bagaimana cara untuk kita ini terus mengekalkan hubungan sesama insan ini tadi. Silakan tuan. Ya, terima kasih. Dalam masa 2 minit ini saya akan cuba untuk memberi sedikit saranan ya. Okey, seperti yang saya terangkan tadi dengan mengambil penerangan-penerangan daripada tadi itu betapa pentingnya hubungan sesama insan itu untuk dikekalkan dan untuk diperkukuh karena tanpa memikir siapa dia itu dari semua masyarakat pada peringkat orang sama ada dia ketua, mereka yang dipimpin, ketua keluarga, kanak-kanak dan sebagainya. Karena hubungan itu memanglah amat berharga seperti apa yang katakan oleh Eli Billy. Hubungan sesama insan yang positif ialah suatu yang mewujudkan kedamaian. Betapa pentingnya hubungan itu sehingga dapat mewujudkan kedamaian. Jadi sebelum ini barangkali dalam beberapa hari lagi kita ni akan masyarakat Tionghoa di negara Brunei Darussalam akan menyambut sambutan tahun baru mereka. Jadi marilah kita ni bersama-sama berkunjung kepada sahabat-sahabat kita untuk mengukuhkan lagi hubungan yang sedia ada. Karena hubungan itu seperti yang saya terangkan tadi tanpa mengirakan batasan bangsanya, agamanya dan sebagainya. Barangkali itu saja yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Luar biasa sekali perkongsian daripada Yang Mulia Tuan Jan Appi Binjaian ya. Pagi ini dalam segmen pembangunan masyarakat hubungan sesama insan, mudah-mudahan ya apa yang disampaikan sebentar tadi dapat kita ni ambil baik ya dan dapat kita ni terapkan dalam kehidupan seharian kita ni. Ribuan terima kasih. Sampai kita jumpa lagi di lain kesempatan insya-Allah ya.